Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Harati An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini adalah sambungan kepada video Part 1, Pentafsiran Bilik Darjah, bab yang keempat, Nisbah Kadar dan Kadaran di bawah subjek Matematik tingkatan 1 KSSM. Okey. Soalan ni untuk video part 2 ni cikgu ambil daripada buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 1 KSSM muka surat 42 sehingga muka surat 46. Okey, baik. Kalau ikutkan kata sebenarnya cikgu ada rekodkan video daripada kosong lah, daripada soalan yang kosong sehingga penyelesaiannya cuma ada masalah teknikal sikit. Disebabkan masalah teknikal, kata cikgu buat video backup lah kat sini, video backup untuk video part 2 di mana kita cerita soalan dan cikgu tunjukkan terus penyelesaian dekat sini lah. Okey, baik. Kita pergi kepada muka surat yang pertama, muka surat 42 ni. Soalan 1. Nisbah panjang kepada lebar sekeping sampul surat ialah 3 nisbah 2. Jika lebar sampul surat itu ialah 16 cm, berapakah panjang sampul surat itu? Jadi untuk yang nisbah ni kita tukar kepada pecahan lah. Okey, panjang per dengan lebar sama dengan 3/2. Jadi dia punya panjang kita nak cari, mata lebar dia tu 16 cm. Jadi kita nak cari panjang ni, kita buat darat silang 3 darat 16 cm bahagi dengan 2, dapat panjang dia 24 cm. Okey, baik. Soalan yang kedua, rajah di bawah menunjukkan satu garis lurus PRST. Diberi PR nisbah RT 1 nisbah 6. Hitung panjang RS. Jadi 1 nisbah 6, kalau yang PT ni, P dengan panjang PT tu 56 cm dia bagi dah. Jadi dia ada kata 1 bahagian dengan 6 bahagian. Jadi 7 bahagian lah. Maksudnya PR tu 1 daripada PT ni 7. Maksudnya 1/7 daripada panjang PT tu. Jadi PR ni adalah 1/7 panjang PT. PT dia dah bagi 56 cm. Jadi PR sama dengan 1/7 darab PT. 1/7 darab 56 cm dapat PR tu 8 cm. Manakala RT ni tadi, okay, RT dia 6 kali kan, 6 kali ganda panjang PR. Jadi RT sama dengan 6 darab 8 cm, dapat RT itu 48 cm. RS, okay, nak cari RS ni, RT tolak ST. RT kita dah kira 48 cm, ST dia dah bagi 20 cm, jadi RS tu 28 cm. Okay, baik. Soalan nombor 3, seutah dawa yang berukuran 60 cm dipotong kepada 3 keratan mengikut nisbah 3, nisbah 4, nisbah 5. Hitung panjang keratan dawa yang paling pendek. Jadi kita tengok kata yang nisbah yang paling kecil lah, 3 kat sini. 3 per kata jumlah nisbah tu 3 tambah 4 tambah 5. Okey, per 12 lah. Jadi panjang tu kita nak cari, kita wakilkan sebagai X. Okay, jumlah panjang kata seutah dawa itu 60 cm. Jadi nak dapatkan X, kita buat darat silang 3 darat 60 cm bahagi dengan 12. Dapat X tu 15 cm. Seterusnya nombor 4, Ali, Ben dan Chin memperoleh gaji bulanan mengikut nisbah 7, nisbah 5, nisbah 3. Jumlah gaji bulanan Ali dan Chin ialah RM5,760, hitung gaji bulanan yang diperoleh Ben. Okey, sekarang ni nisbah dia Ali, Ben dan Chin tu kan. Nisbah dia 7, nisbah 5, nisbah 3. Dia bagi tahu kat sini jumlah gaji bulanan Ali dan Chin tu A tambah C RM5,760. Okey, kalau kita kira nisbah Ali dengan Chin tu 7 tambah 3 10. Jumlah nisbah tu 7 tambah 5 tambah 3, 15. 10/15. Okey, RM kita keyword perkadaran RM5,760 per dengan JG tu jumlah gaji lah. Kita ringkaskan kat situ jumlah gaji. Dan dapatkan jumlah gaji, buat darat silang. RM5,760 darat dengan 15 bahagi dengan 10. Dapat jumlah gaji RM8,640.
Nak dapatkan gaji bulanan band, jumlah gaji tolak dengan jumlah gaji Ali dan Chin tadi tu. Okey, RM 8,640 tolak RM 5,760 dapat RM 2,880. Okey, selesai muka surat 42 secara ringkasnya. Kita pergi pada muka surat 43. Soalan bahagian A nombor 1. Andaikan kadar pertukaran mata wang asing ialah USD 1 bersamaan dengan RM RM4.10. Jenny ingin menukar USD 75 kepada RM. Berapakah nilai wang yang akan diterimanya? Jadi kita buat perkadaran ke USD 1 per dengan RM RM4.10 sama dengan USD 75 per dengan X. X itu berapa RM yang kata nak tukarkan 75 USD itu dapat berapa ringgit Malaysia. Jadi nak dapatkan X, kita buat darab silang USD 75 darab dengan RM RM4.10 bahagi dengan USD 1. Jadi USD bahagi USD, jadi kita boleh cancel out lah, maksudnya kita masukkan atas bawah. Okay. Jadi tinggal RM saja. 75 darab RM RM4.10 bahagi dengan 1 dapat X tu RM RM307.50. Okay, inilah jalan kira dia lah. Maksudnya para pelajar kena buat jalan kira untuk setiap soalan. Okay, nombor 2, Lily mengambil masa selama 12 jam untuk membaca sebuah buku dengan 360 halaman. Pada kadar ini, berapakah masa yang diambil oleh Lily untuk membaca sebuah buku dengan 400 halaman? Pun kita gunakan kaedah perkadaran. Okay. 360 halaman per dengan 12 jam sama dengan 400 halaman berapa jam. Okay. Kita wakilkan sebagai X. Nak dapatkan X, 400 halaman darab dengan 12 jam, darab silang tu bahagi dengan 360 halaman. Jadi halaman dengan halaman kita boleh masukkan sebab darab bahagi atas bawah. Jadi tinggal jam saja. 400 darab 12 bahagi 360 dapat 13/1/3 jam. Soalan yang ketiga. Air mengalir ke dalam sebuah tangki pada kadar 15 liter seminit. Pada mulanya tangki itu mengandungi 250 liter air. Berapa liter airkah yang ada dalam tangki itu selepas 1 jam? Okay, guna kaedah perkadaran juga. 15 liter per 1 minit sama dengan X per 60 minit. 1 jam tu 60 minit. Jadi kita nak dapatkan X, kita buat darab silang 60 minit darab 15 liter bahagi 1 minit. Minit atas dengan minit bawah kita masukkan sebab bahagi atas bawah. 60 darab 15 liter bahagi 1 dapat X tu 900 liter. Ni bukan jawapan akhir sebab dia kata berapa liter air kan yang ada dalam tangki selepas 1 jam. Jadi kita tambah kata isi padu air permulaan tu 250 liter tu tambah 900 liter. Jumlah isi padu dia 1150 liter. Soalan yang keempat. Seseorang yang berlari dapat membakar 6.9 kalori tenaga per minit. Berapa kalori tenagakah yang akan dibakar jika dia berlari selama 1/2 jam? 1/2 jam tu 30 minit. Jadi kita buat perkadaran. 6.9 kalori per 1 minit sama dengan X per 30 minit. Jadi nak dapatkan X, buat darab silang 6.9 kalori darab dengan 30 minit bahagi dengan 1 minit. Minit atas dengan minit bawah kita masukkan sebab bahagi atas bawah. 6.9 kalori darab dengan 30 bahagi dengan 1 dapat X tu 207 kalori. Okey, selesai. Muka surat 43. Muka surat 44. Okey. Selesaikan masalah yang berikut. Ahli kelab sains telah menangkap dan menandakan 48 ekor itik. Kemudian mereka melepaskan itik itu semula untuk menganggarkan populasi itik di satu kawasan. Seminggu kemudian mereka kembali ke kawasan itu dan mendapati terdapat 24 ekor itik yang bertanda daripada 76 ekor itik yang ditangkap. Anggarkan populasi itik di kawasan itu. Jadi menggunakan kaedah perkadaran juga. Okay, bilangan itik yang bertanda per dengan bilangan itik yang ditangkap semula sama dengan bilangan itik yang ditangkap dan ditanda per dengan populasi itik. Okay, kita wakilkan sebagai X lah yang kita nak cari tu, populasi itik.
Jadi bilangan itik yang ditanda tu kat sini 24. Bilangan itik yang ditangkap semula tu 76 ekor. Bilangan itik yang ditanda 48 ekor itik yang permulaan sekali tu per dengan populasi tu X kita nak cari. Jadi nak dapatkan populasi X tu, kita buat darab silang 48 darab 76 bahagi dengan 24 dapat 152 ekor itik. Seterusnya nombor 2, soalan nombor 2. Sebuah bangunan dengan ketinggian 15 meter membentuk bayang-bayang dengan panjang 1.8 meter. Okay, berapakah tinggi sebatang tiang jika bayang-bayang panjang bayang-bayangnya ialah 60 cm pada waktu yang sama. Jadi kita buat kaedah pengkadaran. Okay, 15 meter per dengan 1.8 meter sama dengan X per dengan 0.6 meter. Kita tukar 60 cm tu pada 0.6 meter. Jadi nak dapatkan kata tinggi tiang tu, X tu, kita buat darab silang. 15 meter darab 0.6 meter bahagi dengan 1.8 meter. Meter atas, meter bawah kita masukkan sebab bahagi atas bawah. 15 meter darab 0.6 bahagi 1.8 dapat X tu 5 meter. Okay, soalan nombor 3. Dalam satu pertandingan Liga Bola Sepak, satu pasukan bola sepak bermain 32 perlawanan dan memenangi 5 perlawanan daripada setiap 8 perlawanan yang ditandingi. Tiada perlawanan yang berakhir dengan keputusan seri. A. Berapa kalikah pasukan itu mengalami kekalahan? Jadi kita buat kaedah perkadaran juga. 5 menang per dengan 8 perlawanan sama dengan berapa kali menang per dengan 32 perlawanan. X tu berapa kali menang lah. Okay, jadi nak dapatkan X, kita buat darab silang. 5 menang darab dengan 32 perlawanan bahagi dengan 8 perlawanan. Jadi perlawanan kita boleh masukkan sebab bahagi atas bawah. 5 menang darab 32 bahagi 8 dapat X tu 20 kali dia menang. Jadi soalan dia tanya berapa kali pasukan itu mengalami kekalahan. Jadi kekalahan, jumlah perlawanan tu 32, tolak dengan berapa kali menang 20, jadi 12 kalilah yang kalah. Hitung nisbah bilangan kemenangan pada bilangan kekalahan pasukan bola sepak itu. Jadi kita wakilkan X tu yang menang, Y itu yang kalah. Jadi X tu 20, nisbah kalah 12. Jadi kita kecilkan kepada faktor sepunya terbesar dia 4, 20 bagi 4, 5, 12 bagi 4, 3. Jadi jawapan dia 5 nisbah 3. Okey, selesai muka surat 44. Muka surat 45. Berkaitan antara nisbah kadaran-kadaran dengan peratusan pecahan dan perpuluhan. Ini di dalam sebuah bakul nisbah bilangan limau kepada bilangan oren ialah 2 nisbah 5. Cari peratusan limau di dalam bakul itu. Okey, 2 nisbah 5. Okey, 2 tu orang kata untuk limau, 5 tu oren. Jadi kalau jumlah nisbah tu adalah 7. Jadi dia kata peratusan limau kita kena ambil nisbah dia 2 per dengan jumlah nisbah lah 7. 2 per 7 darab dengan 100%. Sebab kita nak kira peratus. Dapat 28.6%. Nombor 2, nisbah bilangan bola merah kepada bilangan bola biru dalam sebuah kotak ialah 3 nisbah 10. Cari peratusan bola merah dalam kotak itu. Jadi kita ambil nisbah dia 3, kena per dengan jumlah nisbah. Okay, 3 tambah 10, 13. Jadi 3 per 13 darab 100% dapat 23.0%. Soalan B. Kuantan membayar 20% daripada gaji bulanannya untuk sewa rumah. Cari nisbah sewa rumah kepada gaji bulanannya. Okay, 20% nisbah dengan 100% lah. Kita nak kira terus. Boleh sebenarnya 20 bagi dengan 20 dapat 1, 100 bagi 20 dapat 5. Okay, ataupun kalau nak tukar satu-satu, nak bagi pelajar faham, okay, tukar dulu 20% pada 20%. 100% ni 100%. Lepas tu 20% tukar pada perpuluhan 0.2. 100 bagi 100 dapat 1. Jadi lepas tu kita darab dengan 10 dapat 2 per 10 dan kecilkan lagi dapat 1 per 5, 1 nisbah 5 jugalah. Dalam satu saringan COVID-19, 8% daripada jumlah orang yang disaring telah dikesan positif COVID-19. Cari nisbah bilangan orang yang dijangkiti kepada jumlah bilangan yang telah disaring. Okay. 8 per 100 per 100 per 100 lah. Okay. Tukar kepada perpuluhan, lepas tu darab
Tukar kepada pecahan, darab dengan 25 dapat 2/25. Okey, boleh tengok kat situ lah. Selesai muka surat 45, kita masuk muka surat 46. Okay, muka surat terakhir. Lina mendapat 27 mata dalam suatu kuis. Skor maksimum kuis itu ialah 30. Cari peratusan skor Lina. Jadi peratusan skor 27 mata yang dia dapat bahagi dengan jumlah maksimum kuis. Jumlah skor maksimum itu 30 darab dengan 100%. Dapatlah 90%. Okey, soalan nombor 2. Sebuah syarikat mempunyai 50 orang pekerja dan 24 orang ialah pekerja lelaki. Cari peratusan pekerja wanita. Jadi cikgu ringkas kat sini, jumlah pekerja tu JP 50, PL tu pekerja lelaki 24, PP pekerja perempuan. Jadi 50 tolak 24 dapat 26. Peratus PP, maksudnya peratus pekerja perempuan 26 per dengan 50 darab dengan 100% dapat 52%. Soalan B, selesaikan masalah yang berikut. Terdapat 36 orang penumpang di dalam sebuah kos MRT. Di stesen yang berikutnya, 9 orang penumpang turun dan 23 orang penumpang menaiki kos itu. A. Tentukan peratusan penumpang yang turun daripada kos itu berbanding dengan jumlah penumpang asal dengan mengaplikasikan konsep keadaran. Jadi dia tanya situ, yang turun 9 orang per dengan jumlah penumpang asal 36, dari darab dengan 100%, dapatlah 25%. B, dia kata, apakah nisbah penumpang yang menaiki kos di stesen kepada jumlah bilangan penumpang baru. Jadi, yang yang menaiki kos tu 23. Jumlah bilangan penumpang baru kita boleh kira 36 tolak 9. Tolak 9 jadi 27 tambah pula 23. Okay, jadi 50. Jadi dalam bentuk pecahan 23/50. Nak tukar pada perpuluhan, kita tekan di kalkulator tu 23 bahagi 50 dapat 0.46. Nak kira peratusan 0.46 darab dengan 100% dapat 46%. Okey, itu saja secara ringkasnya berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah part 2 untuk bab yang keempat, nisbah kadar dan kadaran di bawah subjek matematik tingkatan 1 KSSM. Semoga bermanfaat pada pelajar, juga para guru dan juga siapa saja yang menonton video ini. Okay, semoga anda semua dapat tahu, faham, mahir dan menguasai kata penyelesaian masalah yang melibatkan bab ini. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.